Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berhasrat agar pertumbuhan keluaran industri pertanian, perikanan, perhutanan dan pelancongan di negara ini dapat dipertingkatkan bagi membantu menjana pertumbuhan ekonomi atau keluaran dalam negara kasar KDNK. Melalui pertumbuhan keluaran daripada industri-industri tersebut serta pertumbuhan keluaran daripada industri-industri yang lain akan dapat menjana pertumbuhan serta kepelbagaian ekonomi secara menyeluruh. Perkara ini adalah bertepatan dengan matlamat Wawasan Brunei 2035 yang berkehendak kepada ekonomi yang mampan dan berdaya saing. Belia merupakan aset negara yang sekaligus menjadi generasi penerus yang perlu memainkan peranan yang lebih signifikan dalam menceburi dan mengembang majukan industri pertanian. Pada masa kini, sudah ramai yang berani tampil ke hadapan bagi menyahut seruan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk melibatkan diri dalam bidang ini. Penglibatan para belia setentunya menjadi bukti bahawa mereka juga ingin bersama-sama menggalas tanggungjawab mendukung matlamat kerajaan ke arah pembangunan negara. Dokumentari kali ini membawa Auda menelusuri kegiatan seharian seorang belia menternak burung puyuh. Siapa menyangka belia yang berkelulusan dalam bidang komputer dari pengajian tinggi tempatan ini gigih mengusahakan ternakan burung puyuh. Asnawi bin Amir Nudin bersama ayahnya mengusahakan ternakan burung puyuh sejak beberapa tahun yang lalu. Bermula sebagai hobi, kini semakin berkembang dan menjadi sumber pendapatan sampingan. Sebenarnya ayah saya yang memulakan ternakan anik pada tahun 2014. Saya suka melihat burung puyuh anik. Itu tah barangkali yang membuat saya terbuka hati ikut melihara. Kebetulan ayah saya pandai cara-cara menternak. Awalnya saya memelihara burung puyuh ani sebagai hobi saja untuk mengisi masa lapang. Tetapi disebabkan ayah saya bekerja sepenuh masa, jadi saya yang mengendalikan penjagaan burung-burung ani setiap hari hingga hujung minggu. Bermula memberi makan, mengetik telur dan membersihkan rebannya. Burung puyuh merupakan unggas yang menjadi sebahagian daripada agri makanan. Burung puyuh atau dalam bahasa Inggeris disebut quail pertama kali diternak di Amerika Syarikat sekitar tahun 1870 sebelum dikembangkan ke seluruh negara di dunia. Di negara ASEAN pula, burung puyuh mula dikenali sekitar tahun 70-an. Nama burung puyuh juga boleh dirujuk kepada spesies Turnix suscitata atau spesies lain dari keluarga Turnicidae. Terdapat pelbagai jenis burung puyuh, antaranya ialah Coturnix japanese, Brown Coturnix quail, White Coturnix quail dan Golden Coturnix quail. Burung puyuh dipelihara di dalam reban untuk perlindungan daripada cuaca,
haiwan pemangsa dan kawalan penyakit. Dari segi perlindungan penyakit, ternakan diberikan obat dan vitamin sebagai langkah pencegahan awal. Burung puyuh ternak terdiri daripada dua jenis, iaitu burung puyuh pedaging dan burung puyuh penelur. Burung ini merupakan satu industri yang berpotensi untuk diceburi oleh mereka yang berminat dalam projek ternakan. Burung puyuh merupakan ternakan yang mudah dipelihara dan menguntungkan. Hal ini kerana tidak memerlukan modal permulaan yang besar, boleh dipelihara di kawasan rumah, tidak mempunyai masalah yang serius, daging dan telur mengandungi zat yang tinggi. Asas menternak burung puyuh boleh dipelajari dengan mudah. Menurut belia ini, ayahnya menternak melalui kaedah penetasan menggunakan alat inkubator. Daripada hasil penetasan pertama itu, kini mereka memiliki lebih 1,000 ekor burung puyuh. Penetasan telur burung puyuh di dalam inkubator biasanya menggunakan suhu 37.8 degree. Memang suhu ini disarankan dalam peternakan burung puyuh. Indah boleh kurang, indah jua boleh lebih jua. Ini disebabkan kalau ia kurang suhunya mungkin anak burung puyuh atu tidak akan menjadi. Dan juga kalau ia terlampau lebih suhunya, ia akan mati di dalam telur ratu. Jadi kami sarankan 37.8 degree adalah suhu yang normal yang selalu kami gunakan. Teknik penetasan mengambil masa 18 hingga 20 hari. Selepas itu, anak-anak burung puyuh perlu dipindahkan dengan segera ke reban tertutup, tidak melebihi 48 jam. Pada ketika ini, lampu pemanasan berkapasiti 100 watt sangat diperlukan untuk mengawal suhu badan anak burung puyuh. Biasanya kalau menetaskan telur puyuh anik memakan masa 16 ke 18 hari. Selalunya hari yang ke-16 baru anak burung puyuh anik mula menetas, tapi ia punya finishingnya macam hari ke-18. Habis sudah menjadi anak burung puyuh. Selepas 10 hari, anak-anak burung puyuh akan diasingkan mengikut jantina. Sebuah reban akan memuatkan 100 ekor anak puyuh. Menurut Awang Muhammad Asnawi, dia lazimnya mengasingkan 80 ekor burung puyuh betina dan 20 ekor burung puyuh jantan. Disebabkan burung puyuh anik puyuh lokal, jadi senang mengenal jantina burung puyuh anik. Kalau puyuh betina anik dikenal pasti dari bulu dadanya, ia ada sejenis bintik-bintik. Kalau yang burung puyuh jantan biasanya nada tu macam plain bulu dadanya macam anik. Seawal pagi lagi, Awang Muhammad Asnawi bersama ayahnya memberi makan burung-burung puyuh. Setiap hari, burung-burung puyuh ini diberikan makan 2 kali sehari. Manakala air disediakan secara automatik. Kaedah bersistematik ini lebih mudah dan menjimatkan masa. Dari segi permakanan pula, seekor anak burung puyuh memerlukan makanan sekurang-kurangnya 0.25 gram. Manakala bagi keseluruhan burung puyuh di dalam reban ini memerlukan sekurang-kurangnya 2.5 kilogram.
Okay, bagi anak-anak puyuh yang baru menetas ani, biasanya diberi makan sejenis grower yang halus dan cukup diberi makan 2 kali sehari. Indah boleh jual terlampau selalu diberi makan, pasal nanti makanannya atau macam boleh jadi rosak. Kami masukkan batu-batu ke dalam penyediaan air ani disebabkan bagi mengurangkan kematian bagi anak-anak burung puyuh. Anak burung puyuh ani kalau melihat air, mereka ani mudah terajun arah penyediaan air ani. Ia tak sebabnya dibagi batu. Selain memberikan makanan dan minum, burung-burung puyuh ani juga diberikan vitamin. Ia penting untuk menjaga kesihatan burung-burung puyuh ani. Biasanya kami memberi vitamin aminovit yang dicampur ke dalam tangki air sebanyak 3 kali seminggu. Lazimnya setelah usia burung puyuh mencapai 40 ke 50 hari, burung-burung puyuh ini sudah boleh bertelur. Ciri-ciri yang berpotensi tinggi mampu mengeluarkan telur yang banyak setiap hari boleh dilihat daripada bentuk fizikal badan burung puyuh yang sihat dan sedikit gemuk. Bagi Awang Muhammad Asnawi dan ayahnya, fokus utama mereka ialah menternak burung puyuh penelur dan menjual telur-telur burung puyuh. Siapa yang sudah lama menternak anak burung puyuh ani, insya-Allah tahu tu mengalah ciri-ciri yang berpotensi untuk menghasilkan telur. Kita ni lihat pada fizikal badan burung puyuh itu yang sihat, yang badannya sedikit gemuk. Jadi ani akan menghasilkan telur yang tinggi sehari. Secara asas atau kelaziman semasa burung puyuh ani mencapai umur 40 ke 50 hari. Biasanya anak burung puyuh ani start sudah bertelur. Telur burung puyuh dipercayai mempunyai nilai kandungan zat dan khasiat yang tinggi. Menurut kajian, telur merupakan antara sumber protein yang baik. Sebiji telur puyuh mengandungi lebih kurang 13% protein berbanding telur ayam. Telur burung puyuh ani baik untuk perkembangan otak kanak-kanak dan ibu mengandung. Mengenai raban, kami membuat reban dengan ukuran 8 kaki lebar kali 2.5 tinggi dan boleh memuatkan kira-kira 100 ekor burung puyuh penelur. Dalam hal ini, apa yang penting, bentuk atau model kandang adalah mudah untuk diselenggara dan dibersihkan, kerana penyelenggaraan yang sempurna akan menghasilkan daging burung puyuh berkualiti tinggi. Dalam masa yang sama, kebersihan kawasan reban juga perlu dititik beratkan bagi mengelakkan burung puyuh terkena jangkitan penyakit. Dari kebersihan reban-reban ani, kami menitik beratkan atas kebersihan di sekitar reban. Biasanya saya dan ayah saya membuat pembersihan tai burung puyuh ani 2 hari sekali dan dikumpulkan ke dalam guni dan seterusnya dibuang ke pembuangan sampah di Sungai Paku. Awang Muhammad Asnawi dan ayahnya sangat menghargai pelanggan. Apabila ada pelanggan yang berhasrat untuk membeli burung puyuh pedaging sebagai sumber makanan, mereka tidak keberatan dan menjual hidup-hidup dengan harga RM10 bagi 6 ekor. Alhamdulillah, penjualan telur burung puyuh ani sangat menggalakkan dan ada ketikanya permintaan pelanggan itu lebih tinggi. Mau indah mau, kami terpaksa melimitkan penjualan kepada orang ramai. Kami berusaha untuk suplai ke pelanggan-pelanggan utama kami agar penjualan sentiasa konsisten dan berterusan.
Pada masa ini kami menghantar telur ke 2 buah supermarket yang mempunyai 5 cawangan. Setiap cawangan memerlukan bakalan telur sebanyak 40 tray sehari. Selain penjualan secara fizikal, kami ada juga mempromot jualan telur burung puyuh Ani melalui media-media sosial seperti Facebook, Instagram dan juga TikTok. Selama beberapa tahun bergiat dalam bidang ternakan ini, sambutan orang ramai terhadap telur burung puyuh adalah sangat menggalakkan. Namun demikian, menurut Awang Muhammad Asnawi, bidang perniagaan memang akan berlaku pasang surut. Kepada belia, janganlah terlalu memilih bidang pekerjaan. Sebaliknya, cuba menceburkan diri dalam aktiviti yang difikirkan boleh menjana pendapatan diri. Contohnya dalam bidang ternakan ini, tanpa terlalu memilih pekerjaan berdasarkan kemahiran atau kelulusan yang dimiliki. Apapun jenis pekerjaan Ani, selalu memang payah pada awal-awalnya. Saya pun macam atu jua, lama-kelamaan sudah menjadi terbiasa. Sebagai belia, kita ni indah boleh putus asa dan mesti bersemangat. Buktikan bahawa kita ni golongan belia, ada prinsip dan jati diri untuk memajukan diri sendiri, bangsa, negara dan agama. Jangan hanya berpeluk tubuh menanti rezeki datang bergolek tanpa adanya usaha. Sikap berkarih dan berjarih apabila dipraktikkan sudah pasti akan berlurik. Perusahaan yang didasari sebagai hobi terbukti mampu untuk menjana pendapatan. Oleh itu, tepuk dada, tanya selera.